Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Cikgu Afzain, okey, yang akan menjadi guru mata pelajaran bagi prinsip perkawanan tingkatan 4 tahun 2021. Jadi kepada pelajar yang telah terpilih untuk masuk ke kelas saya, diucapkan selamat datang, selamat bertemu cikgu dan cikgu akan cuba dengan sepenuh usaha untuk melaksanakan PDPR bagi tahun 2021 ini sehingga pelajar betul-betul dapat mencapai KPI yang ditetapkan oleh pihak sekolah dan dapat memahami keseluruhan mata pelajaran ini pada tahun 2021. Walaupun kita berhadapan dengan pandemik COVID 2021 ini, tapi kita akan pastikan proses pembelajaran ini berjalan seperti yang telah dirancangkan. Sebagai seorang guru, saya akan cuba membimbing pelajar untuk terus berjaya dan cemerlang dalam mata pelajaran ini. Jadi cikgu rasa pelajar semua mesti dah tak sabar kan baru masuk tingkatan 4, nak tahulah apa dia yang terdapat dalam mata pelajaran ini. Okey, baiklah. Dokumen yang cikgu akan gunakan sepanjang tahun 2021 ini sebagai rujukan cikgu adalah dokumen DSKP dan DSKP Penjajaran 2.0. Ini adalah apa yang terkandung dalam mata pelajaran prinsip perkawanan tingkatan 4. Dan daripada DSKP tersebut, cikgu telah membuat rancangan pengajaran tahunan RPT, yang mana RPT ini meliputi semualah kita punya cuti, peperiksaan sehinggalah ke akhir tahun bulan Disember 2021. Seterusnya buku teks. Pelajar pun mesti kena ada buku teks tau. Okey, dan seterusnya template laporan PBD. Okey, untuk buku teks cikgu rasa cikgu pun telah beri kepada pelajar untuk membuat ulang kaji lebih awal sebelum kita punya PDPR dilaksanakan. Okey, untuk setelah kita habis sesi pembelajaran setiap topik ataupun setiap modul dalam tingkatan 4, pelajar akan membuat PBD, pentaksiran bilik darjah, dan cikgu akan rekodkan PBD pelajar dalam template laporan PBD. Jadi, inilah dokumen rujukan sumber yang cikgu telah akan rujuk sepanjang melaksanakan PDPR tahun 2021 ini. Okay, seterusnya, inilah dia DSKP ya. DSKP rujukan cikgu, dan ini adalah DSKP penjajaran untuk versi 2.0. Okey, setelah kita lihat ya, apa ya kah dia modul yang terkandung dalam tingkatan 4 ini bersama dengan kredit hour ataupun jam yang telah ditetapkan oleh pihak Kementerian Pendidikan Malaysia. Okey, untuk tingkatan 4, kita ada berapa modul tu kalau kita tengok betul-betul. Okey, kita ada 9 modul. Pengenalan pada perkawanan, klasifikasi akaun dan persamaan perkawanan, dokumen perniagaan sebagai sumber maklumat, buku catatan pertama, ledger, imbangan duga, penyata kewangan milikan tunggal tanpa pelarasan, pelarasan pada tarikh imbangan dan penyediaan penyata kewangan milikan tunggal, seterusnya pembetulan kesiapan. Okey, kalau kita lihat kepada pengenalan kepada perkawanan, okey, pelajar kena selesaikan selama 10 jam. Maksudnya di sini ialah, kalau anggaran seminggu kita belajar 2 jam ya, kalau ikutkan jadual anjal PDPR kita ni adalah selama 2 jam. Jadi kalau seminggu kita kena belajar 2 jam, maksudnya selama 5 minggu pelajar kena selesaikan pengenalan pada perkawanan. Seterusnya klasifikasi akaun dan persamaan perkawanan. Untuk klasifikasi akaun kita pun ada 10 minggu, 10 jam juga selama 5 minggu. Seterusnya adalah dokumen perniagaan sebagai sumber maklumat, 12 jam. Okey, 12 jam bersamaan 6 minggu. Okey, buku catatan pertama, 14 jam. Jadi lebih kurang 7 minggu. Okey, seterusnya ledger 15 jam. Lebih kurang 7 minggu setengah. Imbangan juga 6 jam, lebih kurang dalam 3 minggu. Penyata kewangan milikan tunggal tanpa pelarasan 8 jam, lebih kurang 4 minggu. Pelarasan pertarikh imbangan dan penyediaan penyata kewangan milikan tunggal. Yang ini paling banyak 24 jam. So kalau sehari 2 jam, kita ada 12 hari untuk selesaikan tajuk ini. Kenapa banyak? Kita tengok kenapa dia banyak ya. Dan pembetulan kesiapan selama 6 jam, itu lebih kurang dalam 3 minggu.
Okey, baiklah. Sekarang kita lihat. Okey, jumlah yang kena selesaikan adalah 105 jam untuk tahun 2021. Okey, kita lihat kepada pengenalan kepada perakaunan. Kalau pelajar lihat betul-betul, okay, ini adalah standard prestasi, iaitu tahap penguasaan yang pelajar kena capai, di mana tahap yang paling tinggi pelajar kena capai tahap TP6, iaitu menghasilkan jadual perbandingan ciri-ciri dari segi milikan sumber modal. Okey, jadi pelajar kena capailah tahap TP6 ni ya. Okey, tak berapa jelas yang bawah tu. Okey, menghasilkan jadual perbandingan ciri-ciri dari segi milikan, sumber modal dan liability setiap entiti perniagaan. Maksudnya nanti kamu akan belajar dalam tajuk ini adalah antaranya entiti perniagaan, iaitu setiap entiti perniagaan itu banyak ya. Ada 5 ya entiti perniagaan. Jadi cikgu rasa pelajar akan cikgu jelaskan lagi dalam tajuk boleh kita masuk ke tajuk ini ya. Okey, seterusnya untuk tajuk kedua, klasifikasi akaun dan persamaan perakaunan. Okey, pelajar kena selesaikan juga sehingga mencapai TP6. Di mana PT6 tu kalau ikut dekat sini adalah menyediakan penyata pendapatan dan penyata kedudukan kewangan dalam bentuk T dan format penyata berdasarkan item yang dibeli. Format bentuk T, okey. So, ada bentuk T, ada bentuk penyata. Maksudnya kena sediakan penyata pendapatan dan juga penyata kedudukan kewangan. Okey, seterusnya merumuskan dan menunjukkan kesan ambilan barang niaga dan ambilan aset, okey, oleh pemilik terhadap persamaan perakaunan. Maksudnya dalam tajuk ini akan ada satu tajuk persamaan perakaunan di mana pelajar kena tahulah apa akan berlaku jika berlakunya ambilan barang niaga. Okey, jadi benda ni cikgu akan jelaskan juga dalam tajuk bila kita jumpa tajuk 2.0 ini. Okey, seterusnya dokumen perniagaan sebagai sumber maklumat. Okey, bila kita belajar tentang klasifikasi dan juga persamaan, kita akan belajar pula dokumen-dokumen yang terlibat dalam urus niaga. Jadi, tahap penguasaan yang tertinggi juga adalah tahap penguasaan 6. Mereka bentuk aliran dokumen antara pembeli dan penjual mengikut urutan yang betul. Maksudnya kita kena tahulah aliran dokumen. Aliran dokumen maksudnya daripada mana dokumen itu datang, daripada siapa yang beri kepada siapa, antara pembeli dengan penjual. Tapi mesti ikut urutan yang betul. Okey, jadi banyaklah yang pelajar akan belajar dalam tajuk ini, dokumen-dokumen yang terbaik. Seterusnya, buku catatan pertama. Okey, bila dah ada dokumen, kita kena catat maklumat tersebut. Jadi, nak catat kat mana? Catat pada buku catatan pertama. Jadi, kalau di sini kita ada TP6 juga paling tinggi, iaitu menghasilkan buku catatan pertama dengan merekod urus niaga berdasarkan penyata urus niaga dan dokumen sumber menggunakan aplikasi TMK. Maksudnya kalau sampai tahap pelajar dah boleh menghasilkan buku catatan pertama dengan lengkap dan pandai juga menggunakan aplikasi teknologi iaitu menggunakan komputer. Okay. Jadi pelajar dah bercapai TP6. Seterusnya ledger. Pun sama, ledger pelajar akan capai sampai TP6. Okey, nampak TP6 muka surat belakang ya. Okey, nampak banyak sangat TP6. Menghasilkan ledger am dan ledger khas. Okey, dengan memindahkan buku catatan pertama menggunakan aplikasi TMK. Maksudnya, habis je buat buku catatan pertama, pelajar kena buat ledger. Ledger tak ada dua pula, ledger am dan ledger khas. Dalam ledger khas pula ada pecahan-pecahan ledger dan begitu yang ledger am ada pecahan-pecahan ledgernya. Okey. Seterusnya merekod penyataan urus niaga mengikut sistem catatan bergu dalam akaun berkaitan dan mengimbangkan dengan menggunakan aplikasi TMK juga. Okey, maksudnya dalam ledger ni pelajar kena tahu ataupun kena tepat, kena betul dia punya catatan bergu dia. Apa yang bergu tu? Ada debit, ada kredit. Okey, cikgu akan jelaskanlah bila kita jumpa tajuk ini.
Menyediakan akaun-akaun kawalan dan mengimbangkannya dengan menggunakan aplikasi TMK. Maksudnya menyediakan akaun-akaun kawalan. Dalam tajuk ini belajar akan sediakan akaun kawalan. Apa akaun kawalan tu? Tak terangkan banyak. Tapi secara gambarannya adalah untuk akaun kawalan, akaun belum terima, akaun belum bayar. Siapa tu? Orang yang berhutang, orang yang memberi hutang. Seterusnya merumus dan menerangkan kesan dan akibat sekiranya sistem cetak bergu tidak sistem bergu apa tu ya? Sekejap saya tengok. Jika sistem bergu tidak digunakan dalam mereka urus niaga perniagaan. Apa kesannya kalau kita tak buat debit dan kredit tersebut? Dan akhir sekali, merumus beserta contoh situasi seorang penghutang juga merupakan seorang penghutang. Hubung kait dengan catatan kontra dan implikasi sekiranya akaun kawalan tidak disediakan. Maksudnya dalam tajuk ini pula, pelajar kena buat satu situasi atau memahami satu situasi di mana seorang penghutang mungkin dia akan berhutang juga dengan orang yang dia beri hutang. Maksudnya macam tu. Nak terangkan lebih jelas bila kita jumpa dengan tajuk ni nanti pada masa akan datang. Seterusnya, imbangan duga. Pun sama pelajar kena selesaikan sehingga mencapai TP 6. Menyediakan imbangan duga mengikut proses kitaran perkawanan bermula daripada dokumen sumber sehinggalah menggunakan aplikasi TMK. Maksudnya tadi saya telah terangkan sedikit tentang bermula daripada dokumen sehinggalah kita menghasilkan catatan pertama dan setelah kita menghasilkan ledger dan akhirnya kita menghasilkan imbangan duga. So maksudnya daripada modul yang depan tadi kita akan bawa sampai ke modul 6. Seterusnya, tajuk yang ketujuh, penyata kewangan milik tunggal tanpa pelarasan. Pun sama. TP 6 juga, iaitu menghasilkan penyata kewangan dalam bentuk T dan format penyata. Bila kita dah boleh buat penyata kewangan, maka kita dapat capai TP 6 dalam menyediakan kewangan milikan tunggal tanpa pelarasan. Seterusnya, pelarasan pada tarikh imbangan dan penyediaan penyata kewangan milikan tunggal. Tajuk ni tadi kita tengok dia banyak kan? Masa dia sampai 12 hari, iaitu sebanyak 24 jam. Di mana banyaknya pelarasan-pelarasan yang pelajar kena sediakan dan akhirnya akan mencapai TP 6. Apa TP 6 dia adalah? Menghasilkan imbangan duga terselaras dan penyata kewangan bentuk T dan atau penyata menggunakan aplikasi TMK. Maksudnya sehingga tajuk ni pelajar akan menyediakan imbangan duga. Tadi kita dah buat modul 6 imbangan duga. Bila kita buat pelarasan dan kita akan dapat buat seterusnya ialah imbangan duga yang terselaras. Jadi agak panjang lah pelarasan yang terlibat. Apa pelarasan terlibat? Nanti kita sentuh sikit lah pengenalan dia. Seterusnya modul yang terakhir, pembetulan ke-8. Di mana pada modul ini pelajar juga akan mencapai tahap penguasaan 6. Merumus kesan terhadap untung atau rugi tahun kewangan semasa sekiranya pembetulan ke-8 tidak diambil kira dalam tahun kewangan sebelumnya. Sebab bila kita membuat pelarasan, ada berlakunya kesilapan-kesilapan di mana ia akan beri kesan terhadap penyediaan penyata semua maklumat kewangan dalam menyediakan penyata kewangan. Jadi dia akan beri kesan terhadap untung atau rugi ke kewangan semasa. So sampai modul 9 ya untuk tingkatan 4. Ini adalah buku teks yang cikgu akan gunakan sepanjang tahun 2021. Jadi pelajar-pelajar pun cikgu harap dah dapat buku teks ni secara dalam e-book atau e-link yang telah diberikan untuk pelajar gunakan semasa berada di rumah. Kita lihat dalam pengenalan kepada perkawanan. Tengok. Cikgu nak sentuh sedikitlah kerana pada hari ini sepatutnya kita telah menyentuh dua subtopik dalam pengenalan kepada perkawanan. Dalam pengenalan kepada perkawanan ini, pelajar kena tahu apa dia proses kewangan. Proses kewangan merupakan perekodan urus niaga kewangan yang berlaku dalam organisasi perniagaan secara sistematik, termasuk prestasi kewangan, kedudukan kewangan, perancangan dan analisis
kewangan. Jadi kalau kita lihat di sini ada beberapa perkataan yang pelajar kena tahu ya, sebab dia sangat berkaitan dengan proses kewangan ini, iaitu mesti dia berlaku dalam satu urus niaga itu, yang mana urus niaga bentuk kewangan lah, maksud boleh kira dengan duit. Pelajar tahu kan kewangan tu mesti ada duit, yang mana dia berlaku dalam satu organisasi dan bersistematik. Jadi bila dia berlaku dalam satu organisasi, kita kena tahu duit kita masuk, duit yang keluar, duit kita belanjakan itu, kita kena tahu sejauh mana prestasi dia, sejauh mana kedudukan dia, dan kita kena perancangan dan membuat analisis terhadap urus niaga yang berlaku dalam organisasi tersebut. Jadi dalam proses kewangan ni ada dua, iaitu simpan kira dan juga perakaunan. So adakah simpan kira dan perakaunan ni perkara yang sama? Okey, kita lihat di sini. Pada definisinya pun juga kita lihat ada perbandingan sedikit, iaitu simpan kira proses perakaunan yang meliputi aktiviti mengumpul, mengumpul, menyusun, menyimpan, merekod dan melapor rekod-rekod perakaunan. Okey. Cikgu nak sentuh sikit di sini adalah perkataan mengumpul. Okey. Mengumpul, menyusun, menyimpan, merekod dan melapor rekod-rekod perakaunan. Okey. Dia hanya melibatkan aktiviti yang kita kena kumpul. Kita susun. Susun apa? Kumpul apa? Menyimpan. Simpan apa? Merekod. Rekod apa? Okey. So, sehingga perkataan merekod tu, itu adalah dokumen. Tadi saya dah sentuh dokumen sumber ataupun dokumen urus niaga. Kita kena kumpul dokumen tersebut, susun dokumen tersebut, simpan dan kita rekod dalam apa? Dalam sistem perfilan. Dan melapor rekod-rekod perakaunan. Nak lapor kepada siapa? Okey, so dalam satu organisasi, kita ada pemilik, kita ada accountant, kita ada kerani, kita ada pekerja. Jadi, itulah yang kita kena buat. Jadi, itu adalah proses simpan kira. Bila kita pergi kepada maksud perakaunan, mencakupi bidang yang lebih luas, iaitu meliputi aktiviti. Okey, itu dia apa? Tengok perkataan mengumpul, menyusun, menyimpan, merekod, melapor. Sehingga pada perkataan itu, dia hampir sama dengan maksud simpan kira di atas. Ya, kita kumpul dokumen, kita susun dokumen, kita simpan dokumen, kita merekod dokumen dan kita kena laporkan dokumen tersebut. Tetapi ada beberapa perkataan yang ditambah, iaitu menganalisis. Okey, cikgu highlightkan di sini perkataan menganalisis. Okey, mentafsir, merancang, merumus. Okey, satu lagi perkataan menilai. Saya tak nampak, dia dah tersuruh belakang gambar video saya. Okey, menilai. Jadi apa yang kita nak kena analisis? Okey, kita kena analisis laporan yang kita buat tersebut. Okey, laporan yang telah disediakan oleh kerani kewangan ataupun bantu kewangan, kita kena analisis. Apa yang kena analisis? Okey, dalam tajuk nanti kita kena belajar bidang-bidang perakaunan ya. Okey, kita kena tafsir pula kewangan tersebut. Dah kita tafsir, kita kena rancang. Merancang apa nak buat lepas ni. Okey, dan menilai. Okey, menilai tu apa? Kita nilai. Adakah maklumat tersebut tepat? Adakah maklumat tersebut betul? Adakah dia boleh buat perbandingan? Okey, banyak-banyaklah kita kena nilai. Okey, termasuk merumus. Okey, jadi ini adalah kerja siapa? Okey, ini biasanya adalah kerja-kerja seorang accountant. Jadi, ada sedikit perbezaan perkataan di situ untuk menunjukkan ia adalah proses kewangan perakaunan berbanding dengan simpan kira. Okey, harap belajar jelas ya. Seterusnya, kita lihat. Okay, kalau belajar nak rujuk dalam buku teks pun boleh. Dalam buku teks ada ya, apakah dia perakaunan. Untuk topik pertama kita, sub-bidang perakaunan, kejayaan dan badan profesional. Di situ pun dia terangkan apakah beza simpan kira dengan perakaunan yang telah cikgu jelaskan sebentar tadi. Okay, seterusnya pelajar kena tahu adalah perkitaran perakaunan. Tadi pun cikgu telah jelaskan dalam tajuk yang kita akan
kita akan belajar pada tahun 2020 ini, di mana kitaran perkawanan kita akan bermula dengan dokumen perniagaan. Inilah dokumen sumber yang kita gunakan. Okey, banyak dokumen-dokumen sumber yang pelajari dalam modul 2 itu. Okey, jadi kita akan jumpalah dalam modul 2 iaitu dokumen perniagaan. Seterusnya dokumen-dokumen tersebut kita akan catatkan dalam buku catatan pertama. Juga ada berapa buku catatan pertama yang pelajar kena ketahui. Seterusnya kita catat pada ledger. Masukkan ke dalam ledger. Okey, ledger tu untuk apa? Untuk kita membuat catatan bergu, debit dan kredit bagi maklumat yang terdapat dalam urus niaga dalam buku catatan pertama. Seterusnya kita buat imbangan duga. Setelah buat imbangan duga, kita membuat pelarasan. Okey, lepas buat pelarasan, kita kena buat imbangan duga terselaras. Dah buat imbangan duga terselaras, kita kena buat catatan penutup dan akhir sekali kita kena buat penyata kewangan. Okey, ini adalah kitaran perkawanan yang lengkap. Okey, bermula daripada dokumen sehingga kita melaporkan penyata kewangan bagi sesebuah organisasi. Okey, apakah benda tu? Kita akan pergi tajuk ini dengan detail dalam kelas akan datang. Walau bagaimanapun, cikgu lebih suka kalau pelajar membuat semakan pembacaan terlebih dahulu. Apakah dia fungsi bagi setiap kitaran-kitaran ini? Okey. Kerana pelajar kena tahu setiap tajuk-tajuk ini adalah sub-tajuk ataupun modul-modul yang akan pelajar mendalami bagi setiap modul sehinggalah ke akhir tahun. Okay, jadi kita akan tajuk-tajuk itu akan berada dalam kitaran perkawanan ini. Okey, kalau pelajar lihat pada dalam buku teks pun ada ya. Okay, dalam buku teks, pelajar boleh rujuk dalam buku teks di mana kita akan bermula dengan dokumen sumber. Okey, lepas tu kita buku pencatatan pertama. Okey, seterusnya ledger. Samalah macam tadi kita buat, okey. Dan imbangan duga. Seterusnya pelarasan, imbangan duga terselaras, catatan penutup dan penyata kewangan. Jadi, maklumat-maklumat ini pelajar kena kuasai fungsinya. Setiap fungsi kitaran perkawanan. Jadi pelajar boleh rujuklah buku teks ya. Ada di sini menyatakan apakah dia dokumen perniagaan, apakah buku catatan pertama, apakah dia ledger, okey, apakah dia imbangan duga, okey. Seterusnya pelarasan. Apakah maklumat yang perlu ada dalam pelarasan dan apakah pelarasan-pelarasan yang terlibat. Yang keenam, imbangan duga terselaras. Okey. Ketujuh, catatan penutup. Dan yang ke-8 adalah penyata kewangan. Apakah jenis penyata kewangan yang kita akan sediakan pada kitaran yang terakhir. Okey, so cikgu harap pelajar buat pembacaan lah untuk tajuk yang pertama ini. Okay. Seterusnya tajuk yang kedua, klasifikasi akaun dan persamaan perkawanan. Pelajar akan tahu tentang apakah komponen-komponen yang terlibat dalam penyediaan penyata pendapatan. Kalau kita lihat di sini, penalaran ada menyebut bahawa akaun merupakan ringkasan urus niaga yang berlaku dalam satu tempoh masa dalam satu akaun. Kita akan merekod tarikh berlaku urus niaga, butiran dan amount. Jadi apakah komponen yang ada dalam penyata pendapatan? Iaitu penyata pendapatan adalah penyata yang menunjukkan prestasi kewangan sesebuah perniagaan bagi suatu tempoh perakaunan. Okey, jadi dalam akaun perdagangan kita ada jualan bersih, kita ada kos jualan. Dalam akaun untung rugi ada hasil dan juga belanja. Jadi pelajar kena tahulah, pelajar akan jumpa tajuk ini dalam bab akan datang. Itu modul kedua. Seterusnya, pelajar kena tahu juga ya, komponen akaun perdagangan ni ada komponen kos jualan dengan jualan bersih. So, kena tahulah apa di komponen-komponen yang ada dalam kos jualan, apakah komponen-komponen yang ada dalam jualan bersih. Seterusnya, dalam akaun untung rugi, ada komponen hasil dan juga belanja. Seterusnya, komponen penyata kedudukan kewangan. Dalam penyata kedudukan kewangan, pelajar akan mengetahui tentang aset bukan semasa, aset semasa, liability semasa, liability bukan semasa dan juga equity per. Seterusnya, ini adalah persamaan perakaunan. Persamaan perakaunan ini adalah untuk kita mengetahui ataupun membuat satu nilai, mengetahui sejauh mana aset itu
boleh diimbangi ataupun kena sama dengan liability campur dengan equity per milik. Maksudnya, jika aset itu berjumlah, jika kita lihat contoh cikgu bagi ni, jika aset itu berjumlah 56,000, jadi berapakah dalam aset tersebut ada liability, ada equity per milik. Jadi dia akan menunjukkan nilai seimbang dalam persamaan perakaunan. Okey, seterusnya dokumen perniagaan sebagai sumber maklumat. Ya, seperti yang saya telah jelaskan tadi, dokumen perniagaan sebagai sumber maklumat ni banyak ya. Okey, so antara dokumen yang perlu kita tahu adalah apakah kepentingan dokumen tersebut. Okey, ada 5 kepentingan dokumen. Pelajar akan tengok nanti dalam tajuk ni. Dan dokumen terlibat adalah dokumen sumber dengan dokumen bukan sumber. Jadi apakah dokumen-dokumen sumber? Okey, cikgu akan jelaskan dalam kelas akan datang. Okey, ini contoh dokumen sumber lah, iaitu bil tunai. Okey. Seterusnya buku catatan pertama. Okey, dalam buku catatan pertama pelajar akan tahu ada 3, iaitu jurnal, buku tunai, runcit. Okay, apakah fungsinya semua? Cikgu akan jelaskan juga dalam kelas akan datang. Ini adalah gambaran. Dalam buku catatan pertama ada 3, iaitu jurnal, buku tunai dan buku tunai runcit. Seterusnya ini adalah format. Contoh satu format ya. Banyak lagi format-format untuk jurnal ni, tapi cikgu fokus pada format jurnal sahaja dulu. Okay, ini format dia. Okay. Begitu buku tunai. Ini format buku tunai. Okay, ini format buku tunai runcit. Lagi banyak lagi lah ya. Pelajar kena tengok nanti banyak lagi format untuk jurnal-jurnal khas yang lain. Seterusnya ledger. Dah siap buat format jurnal, kita buat ledger. So ledger pun ada ledger am dengan ledger khas. Di mana ledger khas daripada ledger subsidiary. Okey. So dalam ledger am ada apa? Cikgu telah cantikkan di sebelah tu. Ada akaun hasil, ada akaun belanja, akaun aset, akaun liability, akaun modal, akaun ambilan. Untuk ledger khas pula, iaitu akaun belum terima dan juga akaun belum bayar. Okey, apa dia belum terima, apa belum bayar? Kita akan jelaskan dalam kelas akan datang. Okey, so klasifikasi akaun di mana bila kita buat ledger, kita akan buat akaun ledger, akaun nyata dengan ledger akaun nominal. Apa maklumat yang ada dalam akaun nyata dan akaun nominal? Okey, pelajar boleh tengok sendiri, boleh baca. Nanti cikgu akan terangkan ya. Okay, seterusnya, ini format ledger lah. Dan format ledger ni, kita akan rekod dalam bentuk catatan bergu, debit dan kredit. Ini contohnya ya. Okay, contoh 1, Afiq membeli 2 rak pameran secara kredit daripada kilang perabot Jok sebanyak 3,400. Jadi kita akan rekodkan dalam 2 akaun. Satu akaun perabot, satu akaun belum bayar kilang perabot Jok. Macam mana rekod? Ya, kita akan belajar dalam kelas akan datang. Seterusnya imbangan duga. Okey, dalam imbangan duga, tengok kita tengok apa fungsi dia. Pertama, menyemak ketepatan catatan bergu. Kedua, menyemak ketepatan pengiraan dalam buku catatan pertama dan ledger. Ketiga, menyemak ketepatan proses pemindahan daripada buku catatan pertama ke dalam ledger. Dan yang keempat, memudahkan penyediaan penyata kewangan. Jadi, pelajar dah tahu fungsi dia dan pelajar akan buat dia punya format imbangan duga. Apa yang perlu dimasukkan di bahagian debit dan apa yang perlu dimasukkan di bahagian kredit, dan nilai tersebut akan imbang debit dan kredit. Okey, seterusnya penyata kewangan milikan tunggal tanpa pelarasan. Okey, apa kena buat? Okey, dalam tajuk ini pelajar kena tahu apa dia akaun perdagangan, apa dia akaun untung rugi. Okey. So, ini contohlah, contoh untuk akaun perdagangan, iaitu kos jualan equal kalau inventory awal tambah kos belian tolak inventory akhir. Kalau pelajar nampak di sini pun kita nampak ya, jawapan akhir sekali bermula dengan kita dapat kos jualan. Maksudnya dalam akaun perdagangan nanti ada akaun jualan tolak dengan kos jualan. Lepas tu kita akan ada belian, ada inventory awal, inventory akhir. Akhir sekali kita akan dapat kos jualan. Okey, so kos jualan tu bila kita bandingkan dengan jualan bersih, dia akan dapat untung kasar. Itu untuk akaun perdagangan. Gambaran untuk akaun akaun
perdagangan dan untung rugi ataupun untung rugi ya. Ini yang lengkap, ada perdagangan, ada untung rugi. Yang atas jualan sampai untung kasar. Okey, ini perkataan untung kasar. Ini kalau bagi perasan, okey, ini untung kasar ya. Okey. Di sini tadi ini adalah akaun perdagangan. Okey. So, bermula dari hasil hingga belanja, okey, kita akan dapat untung bersih. So, ini adalah untuk format akaun untung rugi, untung kasar, tambah hasil tolak belanja. Dapatlah untung bersih. Okey. Seterusnya adalah penyediaan pinyata kedudukan kewangan. Okey, ini contoh. Okey, contoh untuk penyediaan pinyata kedudukan kewangan. Okey, iaitu modal kerja. Persamaan aset semasa tolak liability semasa. Kalau pelajar perasan, ini aset semasa. Ini liability semasa. Kita tolakkan dahulu berdua ni. Okey, kita akan dapat perkataan modal kerja. Okey, so modal kerja ni dapat daripada aset tolak liability semasa. Untuk aset bukan semasa, campur modal kerja equal modal akhir campur dengan liability bukan semasa. Maksudnya, jawapan di sini iaitu aset bukan semasa campur dengan modal kerja akan dapat jawapan yang bahagian atas. Untuk di bahagian bawah pula adalah modal akhir. Okey, yang ini. Okey, kita akan campurkan dengan pinjaman ataupun liability bukan semasa. Kita akan dapat jawapan yang di bawah ni. Dan jawapan ni mesti sama dengan jawapan yang bahagian atas. Okey. Nampak ya? Okey, so dah habis kita punya format untuk akaun pinyata kewangan. Seterusnya pelarasan pada tarikh imbangan dan penyediaan pinyata kewangan meningkat tunggal. Yang ini adalah pelarasan yang pelajar kena sediakan. Okey, selepas kita menyediakan pinyata kewangan. Kenapa? Kerana pelarasan ini kita kena rekodkan ya, dan ia melibatkan pelarasan akaun nominal, akaun susut nilai dan susut nilai terkumpul, akaun pelupusan aset bukan semasa secara tunai, akaun hutang lapuk terpulih dan peruntukan hutang ragu. Ini ada 4 ya pelarasan-pelarasan yang pelajar kena kuasai dan kena membuat pengiraan. Dan tajuk inilah yang paling lama selama 24 jam. Itu selama 12 minggu. Okey, seterusnya ini adalah pelarasan akaun nominal yang terlibat iaitu hasil dan belanja. Yang mana hasil dan belanja ini nanti dia akan jadi hasil belum terima, belanja prabayar, hasil belum terima akan diiktiraf sebagai hasil. Okey, akan diiktiraf sebagai hasil, belanja prabayar tidak diiktiraf sebagai belanja. Okay, begitu juga dengan hasil belum terperoleh dan juga belanja belum bayar. Okay, so akaun-akaun ni akan dimasukkan ke dalam akaun liability dan juga aset. Okay, seterusnya ada hutang lapuk terpilih, peruntukan hutang ragu. Susut nilai ada 3 kaedah. Kaedah garis lurus, kaedah baki berkurangan, kaedah penilaian semula. Dan seterusnya adalah pelupusan aset. Okey, pelupusan aset ni kita nak lupuskan aset bukan semasa. Yang mana kita akan dapat untung ataupun rugi pelupusan aset bukan semasa. Okey. Seterusnya pembetulan kesilapan, tajuk atau modul yang akhir di mana pelajar akan mengetahui kesilapan ketara dengan kesilapan tidak ketara dan apakah kesilapan-kesilapan yang terlibat. So pelajar kena kuasai untuk membuat pembetulan terhadap kesilapan-kesilapan yang telah berlaku dalam imbangan juga. So ini contohlah kesilapan pada buku catatan pertama dan kita akan buat betulkan buku catatan pertama tersebut dalam ledger. Okey, so selesai 9 topik yang pelajar akan pelajari sepanjang tahun 2021. Dan setiap kali habis modul, cikgu akan membuat PBD, pentaksiran bilik darjah. Walaupun kita dalam PDPR, kita masih melaksanakan PBD ini. Okey, ataupun cikgu akan gunakan konsep ePBD. Okey, so sekarang bila cikgu dah buat membuat PBD, cikgu akan rekodkan dalam template pelaporan PBD. Ini contohlah template pelaporan PBD.
Okey, bagi setiap modul. Okey. So pada akhir tahun pelajar akan tahulah di manakah tahap pencapaian pelajar sehingga akhir tahun 2021. Okey. So yang paling seronoknya, kenapa pelajar nak masuk kelas akaun? Okey, dunia hari ini sangat mencabar. Peluang pekerjaan di luar sana sangat memerlukan satu pencapaian untuk pelajar, okey, meletakkan diri ke hadapan berbanding rakan-rakan yang lain. So competition sangat penting. So macam mana nak jadi seorang accountant? Okey, banyak ya cara-cara untuk jadi seorang accountant, tapi hari ini sangat hebat. Pelajar dalam prinsip perakaunan ni akan ada 2 CJ SPM. Satu CJ SPM dan satu lagi CJ LCCI. Di mana CJ LCCI tu pelajar akan dapat sekiranya mendapat prinsip perakaunan dalam A+, A-, B+, saya rasa. B pun saya pasti macam dapat dengan syarat mat dan bahasa Inggeris dia cemerlang. Cemerlang pun maksudnya A dengan B. Jadi pelajar akan dapat 2 CJ lah, SPM dan LCCI. Dan pelajar boleh sambung kepada CAT. Okey. Daripada SPM terus sambung CAT. Lepas tu habis CAT lebih kurang dalam setahun setengah, terus sambung SCCA 2 tahun. Habis SCCA 2 tahun, okay, pelajar dah boleh bekerja. Okey, terpulang kepada pelajar. Tapi banyak cara lagi. Sama ada pelajar nak pergi, tapi tidak digalakkan sangatlah. Ni cikgu lebih menggalakkan pelajar terus buat SCCA. Okey. Jadi kalau pelajar nak buat masuk matrik ke, pelajar nak sambung diploma ke, terpulang. Atau pelajar nak sambung ijazah ke, okey, degree, terpulang. Okey. Tapi untuk pelajar yang bersedia ataupun hendak menceburi bidang perakaunan dengan lebih cepat, cara yang lagi cepat dan pantas adalah daripada SPM buat CAT terus pergi SCCA. Di mana nilai CAT ni lagi mahal nilainya pada pelajar yang ada diploma dan ada diploma lah. Okey. Itu dengan SCCA, pelajar yang ada SCCA lebih bernilai dan berkualiti berbanding pelajar yang ada ijazah. Okey. Seterusnya, paper yang kita kena ambil lah. Nanti cikgu akan terangkan pada kelas pada masa-masa akan datang. Okey. Okey, seterusnya pemberatan mata pelajaran SPM Prinsip Perakaunan ini, di mana untuk kertas 1 20%, kertas 2 60%, kertas 3 20%. 20 campur 60, 80, 80 campur 20, 100%. Di mana jumlah soalan untuk kertas 1 40 soalan iaitu berbentuk objektif. Kertas 2, okey, ada 6 soalan. Soalan bahagian A ada 3. Soalan 1, soalan 2, soalan 3 wajib jawab. Di mana 10 markah soalan 1 tambah 25 markah soalan 2 tambah 25 markah soalan 3, totalnya 50 markah. Untuk soalan bahagian B pula ada 2 daripada 3 yang kena jawab. Hanya 2 sahaja. Dan satu soalan tu berjumlah 20 markah. So maksudnya kalau pelajar pilih soalan 4 dengan 5, pelajar dapat 40 markah. Atau 5 dengan 6, 40 markah. Atau 4 dengan 6, 40 markah. Okey, maksudnya kena jawab 2 sahaja. Jadi 60 campur dengan 40, totalnya 100%. Untuk ketiga pula adalah pemberatan dia 20%, satu soalan saja iaitu kerja khusus, di mana pelajar akan melaksanakan kerja pada bulan 3 hingga bulan 5, di mana pada tingkatan 5 sahaja. Hanya satu kerja khusus saja semasa tingkatan 5. Jadi totalnya 100%. Inilah pemberatan untuk mata pelajaran Prinsip Perakaunan SPM. Okey, so cikgu rasa itu sahaja untuk hari ini. So cikgu harap dengan pengenalan mata pelajaran ini, pelajar lebih bersemangat dan bermotivasi untuk menjadi seorang pelajar yang cemerlang dan cemerlang dalam mata pelajaran Prinsip Perakaunan. Dan sesiapa yang bercita-cita menjadi seorang accountant, inilah peluang anda. Kenapa? Kerana kerjaya seorang accountant adalah sangat bagus. Okey, sangat bagus. Kenapa? Kerana di luar sana banyak sangat competition di kalangan pelajar yang cerdik pandai walaupun sederhana. Tak kisahlah pelajar di mana sahaja, tetapi peluangnya sangat banyak.
terutama kepada pelajar yang daripada SPM terus buat CAT dan ACCA. Dan kalau nak sambung diploma, ijazah, boleh, sama je. Okey, tetapi cikgu sangat galakkan selepas habis ijazah, sambung pula ACCA. Sebab itu daripada yang ceritakan tadi, pelajar cuba dapatkan juga cemerlang dalam mata pelajaran SPM dan seterusnya sambung CAT, sambung ACCA, insyaAllah. Okay. Kejayaan seorang accountant itu adalah milik kamu. Dan sebagai seorang guru, saya hanya mampu untuk membantu pelajar untuk cemerlang dan memotivasikan pelajar untuk cemerlang. Dan jika ada masalah, pelajar boleh hubungi saya pada bila-bila masa. Okay. So, cikgu harap pelajar dapat sedikit gambaran dan maklumat berkaitan dengan prinsip perakaunan mata pelajaran untuk tingkatan 4 dan juga gambaran sebagai seorang kejayaan sebagai seorang accountant. Okey, saya rasa itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.